Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada malam ini untuk menceritakan tentang satu topik yang pernah saya bicara tetapi ramai orang dah lupa dan juga mungkin dah ada perubahan. Lebih pada setahun mesti dalam perubatan ataupun dalam majlis ilmu, zaman-zaman moden, zaman internet ni, kalau setiap 6 bulan perubatan pun boleh bertukar ataupun cara-cara penyembuhan. Mungkin dulu boleh pakai, sekarang tak boleh pakai, ataupun dulu tak boleh pakai, sekarang boleh pakai. Faham tu? Baik. Okey, cuba tulis kat sini siapa yang pernah kena asma ataupun masih lagi dalam proses untuk memperbaiki diri supaya boleh sekurang-kurangnya kontrol asma anda. Kalau terlalu lama attack, kenapa tak baik-baik sampai sekarang? Doktor sampai dah buat macam-macam pun masih lagi you kena juga. Mungkin malam ni kita bagi sedikit panduan untuk anda. Boleh? Kita sambung malam ni asma. Ada tulis kat situ siapa pernah kena, anak-anak siapa, cucu you ke. Selalunya kanak-kanak yang rajin mula kena dulu, bermula daripada sekecil 2-3 tahun pun dah boleh kena. Faham tak? Kadang-kadang tu kesian dia orang kan, sampai umur belasan pun masih ada lagi. Tapi orang dewasa pun ada yang kena. Jadi anda kena hati-hati sebab memang asma ni ataupun lelah ni, semput ni memang boleh membawa maut. Dah ramai you dengar orang yang kena asma, kalau tak sempat doktor buat sesuatu, mereka tak sempat kontrol dia punya asma, memang akan membawa maut. Sebab kalau you faham tentang asma ni, ia adalah penyakit yang dikenal pasti di kawasan bawah daripada bronchus kita, paru-paru kita tu pergi ke bronchiole pergi sampai ke alveoli tu, yang belon-belon kecil-kecil yang dalam paru-paru kita tu kan, apabila dia sempit, pembuluh darah yang sampai ke sana nak supply oksigen dan dia nak ambil balik carbon dioxide. Saya ulang, dia nak sampaikan oksigen tapi oksigen tu tak boleh disampaikan. Sebab apa? Dia punya saluran tube dia tu dah orang panggil sempit. Bila sempit, dia nak tarik balik carbon dioxide pun tak sempat, nak masuk oksigen pun tak sempat. Itu yang akan membawa maut. Faham tak? Otak tak dapat terima oksigen, jantung tak dapat terima ni semua zat-zat khasiat dan sebagainya, maka oksigen dan carbon dioxide tu jadi berterabur, orang boleh meninggal. Faham tu? Sempit sangat, dia tak boleh langsung lepas. You bayangkan kalau kita bernafas macam sekarang ni, bila pembuluh bahagian kita punya paru-paru tu, dia punya ranting-ranting, dia punya cabang-cabang dia tu tak sampai disebabkan sempit. Dan kesempitan itu adalah disebabkan you punya smooth muscle di dalam tu, dia punya lining tu dah contract, dia constrict, dia jadi kecut dan dia jadi sempit dan keluar air pula dalam tu. Maksudnya ada lagi lendir-lendir ataupun mucus yang menyebabkan ini lagi susah bila bernafas. Sebab tu bila tarik tak bunyi sangat, bila lepas tu akan dia bunyi. Betul tak? Dia bunyi betul tak? Kadang-kadang kalau masa teruk tu dah lah dia panggil wheezing. Itu dia panggil wheezing. Lepas tu dia batuk tak henti-henti, macam orang kata batuk tak lepas-lepas, macam tak habis-habis. Kadang-kadang ada mucus, kadang-kadang ada kahak, dan dia selalunya semput. Dia panggil shortness of breath. Jadi selalunya ada 4 ni confirm you ada asma. Dan kadang-kadang ada masalah genetik, tetapi selalunya mungkin disebabkan oleh kat luar daripada kawasan bilik you, atau dalam bilik you pun mungkin ada habuk, ada allergen. Allergen tu bahan-bahan yang menyebabkan dia trigger, merangsang supaya you kena balik masalah semacam alergi ni. Sebenarnya dia adalah immune response. Daya tahan badan you, immunity system itu akan bereaksi kepada bahan yang menyebabkan sampai boleh jadi inflamasi, yang boleh menyebabkan ada radangan. Dan contoh luaran tu seperti asap, seperti pollen. Tahu tak pollen? Debunga-debunga ni, ataupun cuaca sendiri. Setengah orang kalau kat Malaysia ni, kalau you duduk bilik aircon, you keluar daripada bilik aircon. Tapi kalau negara yang ada winter, ada summer, semua tu pun boleh menyebabkan rangsangan menjadi attack asma tu. Lepas tu masalah pencemaran alam paling mustahak lah, you kena check betul-betul. Sebab kadang-kadang di kawasan-kawasan rumah sendiri, office sendiri, terutama sekali toilet, selalunya ada yang dipanggil kulat. Tahu kulat? Mold. Yeast
ataupun mites, binatang-binatang hama dan sebagainya ni. Lepas tu bulu-bulu kucing lah, kalau you bela, yang bela anjing lah, yang ada pet lain, arnab lah sebagainya, tu hati-hati. Okey, kadang-kadang bukan sangat kepada bulu kucing atau bulu binatang tu, tetapi apa yang lekat ke apa bulu-bulu tu, faham tak? Ataupun tempat-tempat yang zaman dulu you masih ada lagi bumbung yang main dengan apa tu, bahan nama asbestos, ataupun cat-cat yang baru you sapu kat dinding, ataupun you spray dengan apa tu, ubat-ubat, tak banyak-banyak, ubat nyamuk pun boleh, ubat-ubat untuk apa tu, serangga, untuk nak bunuh semut-semut ni kan, yang you spray red sac semua tu, jaga baik-baik. Ramai anak-anak, cucu-cucu you tak boleh. Jadi ada setengah makanan yang you tak boleh, you allergic. Contohnya setengah orang tak boleh ambil macam apa tu, siput-siput ataupun ni lah, apa, udang ya, yang shellfish ni lah. Okey, ataupun you kena infection, masalah ni lah, bakteria ataupun virus punya infection. Boleh mula-mula mungkin macam flu aja, tapi you boleh berkesambungan dengan kena attack asthma sekali. Of course, yang paling utama yang saya sendiri confirm, yang ni adalah penyebab antara top 5 penyebab kalau you tanya saya, yang ni lah dia, namanya stres. You perasan tak, ramai orang yang ada asthma punya sejarah, bila dia stres, dia timbul benda tu. Dia tak boleh. Kalau dia resah, dia gelisah, dia panik, jangan kata cerita-cerita yang lama-lama, cerita baru ni, cerita yang zaman sekarang pandemik ni, dia memang senang kena attack. Sebab apa? Dia punya emosi tu bila dia jadi resah dan gelisah, sebab itulah kena hati-hati dengan perkataan stres. Itu penyebabnya. Satu lagi orang tak perasan ialah dia sangkakan exercise tu memang bagus, tetapi kalau you salah exercise atau setengah-setengah jenis exercise yang terlalu keras mungkin, yang terlalu ni lah, aktif sangat pun boleh menyebabkan you kena asthma. So hati-hati, bukan tak boleh exercise, tapi kena hati-hati. Kalau saya punya topik tadi, kalau dah teruk sangat sampai dah parah, sampai you dah tak boleh nafas, okey, selalunya you akan bawa ke mana-mana pun you akan bawa yang dia panggil apa tu, inhaler, betul tak, yang dia panggil bronchodilator. Broncho tu maksudnya you punya trachea, bronchus kan, bronchi, lepas tu bronchiole, lepas tu alveoli. Dia punya nama-nama tu tak payah ingat, tetapi untuk membuka balik dia punya apa tu, jalan, supaya apa tu, oksigen dengan karbon dioksida boleh bertukar, gas boleh bertukar di dalam paru-paru you tu. Paling mustahak, sebab inilah dia punya apa, kerja rasmi dia. Jadi kalau you awal-awal dengan pakai apa, you punya pistol tu, maksudnya you tembak tu masuk dan you lega, then that means you tak teruk. Tetapi kalau you dah tembak tu setiap 1 minit you buat lagi sekali, kalau lebih daripada 6-7 kali masih lagi tak ada perbezaan, ada orang kata maksimum 10 kali you kena terus, sama ada panggil ambulan kalau teruk sangat sampai dah tak boleh tercungap-cungap, ataupun selalunya buat permulaan, selalunya you dah biasa kan, you pergi klinik, dia ada nebulizer. Setengah orang kalau yang teruk-teruk, nebulizer you dah beli kat rumah pun, betul tak? Pakai dulu nebulizer tu, kalau kat klinik pun tak sampai 20 minit kan you rasa lega, betul tak? Dan dalam setengah jam you boleh balik. Kalau lega terus, itu berarti you masih lagi boleh under control. Mungkin doktor akan bagi pil kat you juga untuk makan, macam Ventolin semua tu kan, you dah pakai semua, ada pil lagi. Okey, settle. Malam tu mungkin sikit you rasa macam tak sedap, tetapi you boleh tidur dengan bantal 1 atau 2 kat belakang apa tu, leher tu, dan belakang itu dipanggung sikit ke depan, you boleh tidur. Alhamdulillah, besok you lega. Okey, beres. Yang saya cerita tadi ialah yang you jangan melawak kalau you was-was dia tak boleh lega lagi, dan you nampak macam nafas you lebih teruk dan bunyi lebih kuat, dan memang semputnya you sendiri tahu dia punya sesak nafas tu macam berat sangat sampai tak boleh, orang kata tak boleh buka langsung paru-paru you ni. Maka you buat apa? You terus masuk register yourself, masuk terus emergency. You pergi kat emergency ward cepat-cepat, sebab mereka kalau you kata buat nebulizer pun tak jadi impact, kadang-kadang doktor kena bagi IV drip, sampai kan kadang-kadang dia kena bagi steroid pun. Itu kerja doktor.
selesaikan yang emergency dahulu. Sekarang bila you dah balik rumah, you dah lega, doktor dah bagi sekian-sekian ubat berapa kali sehari semua, ataupun you kena pakai you punya bronchodilator tu, inhaler you, silakan. Sebab dalam tu memang ada cortisol pun, maksudnya ada hormon, okay? Untuk you relaxkan you punya paru-paru. Baik, saya nak bagi tahu sekarang, ramai orang salah satu daripada penyebab utama, dan inilah dia cara yang paling abdal. Mulai dari hari ini jangan cuma mengharapkan pakai inhaler saja atau pakai nebulizer saja. Kalau you tak tahu yang di dalam badan you ada satu vitamin yang dinamakan, siapa tahu, yang tidak mencukupi, dan inilah selalunya orang ketinggalan dan tak belajar. Namanya vitamin apa, siapa tahu? So, jawapannya ialah sebenarnya kalau you tahu tentang matahari, ialah apa dia? Dia tolong bantu keluarkan satu vitamin, namanya vitamin D. Terutama sekali D3. Tapi ramai orang tahu yang vitamin D ni bukan sebenarnya vitamin. Sebenarnya ialah apa? Hormon yang dibuat daripada bawah pada kulit tu, ada yang dinamakan satu layer yang penuh dengan kolesterol tu. Daripada situlah dia convert cahaya matahari tu bila kena kulit tu nanti dibawa oleh kolesterol bawah tu kan, layer tu kan, dia akan bertukar, UV light tu akan ditukar menjadi D3. Jadi sebenarnya D3 tu ada di bawah kulit kita, tetapi dia perlukan rangsangan daripada apa orang panggil vitamin pula apa, sun rays, daripada pancaran cahaya matahari. Pukul berapa? Kalau boleh, dulu saya kata awal lagi bagus, tapi kajian terbaru kata antara pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang. Tapi yang penting sebahagian besar daripada badan you kena antara 10-15 minit pun dah cukup. Okey? Kenapa? Nombor satu, dia free of charge, you tak payah bayar apa-apa. Nombor dua, itu yang paling orang kata apa, pure vitamin D3 tu. Kalau tidak nanti, kalau kita ambil katakan daripada katakan makanan atau suplemen dan sebagainya, dia nak kena proses dulu. Tapi yang ni direct you boleh dapat. Namun kalau you jarang keluar dan susah nak dapat matahari for some reason, ada sebab-sebab tertentu ataupun malas ke, tak terfikir, ataupun kena pergi kerja kan, dan tempat kerja you, bilik you dan you punya meja you pula betul-betul tak ada langsung tingkap di tepi. Macam mana you nak letak badan atau kulit you bagi kena sikit pun, faham tak? Lepas tu kalau you pakai, memang kita pakai hijab semua, pakai tudung semua kan, so dan saya kata tadi, kalau tidak berpeluang dapat direct sunlight, you kena cari vitamin D3K2. Okey, tolong tanya kat admin saya dan ataupun partner saya kat dalam ni, sebab kita tak bagi you ambil cuma 1000 international unit, 2000 international unit, tak cukup. Dia paling-paling minimum 10,000 international unit. Dan K2 antara 100 hingga 200 mikrogram pun boleh, tak ada masalah. Okay, ada setengah setting tu dia orang buat 100 mikrogram, setengah tu buat 200 mikrogram, tak jadi hal, cukup tu antara 100 hingga 200 mikrogram. So apa saya kata tadi, yang ni adalah kalau saya kata wajib pun boleh lah. Sebab apa? Orang dah buat banyak kajian, kalau diambil darah kita dan dicek, termasuk yang dok cakap ni pun, saya tak cukup vitamin D3K2. Okey, kalau siapa yang serius sangat tu, nanti tanya doktor, boleh tak saya ambil 20,000 international unit. You jangan risau bila you dengar 10,000 ke 20,000 ke, ni semua ni you nampak macam macam banyak. Dia bukan 20,000 gram, bukan miligram pun, tak. Dia international unit. Setiap 10,000 international unit, dia punya, kalau nak hitung dia punya berat, cuma 1 miligram aja. Boleh faham tak? Jadi kadang-kadang orang bila dengar doktor pasal apa banyak sangat, farmasi bagi cuma 1000 international unit, you nak sampai 10,000. Sebab apa? Kita nak naikkan you punya tahap vitamin D3 nanti kepada at least 50 nanogram per liter. Yang tu you tak payah ingat lah. Selalunya kalau saya pergi cek anda punya darah sekarang, mungkin kita bawah pada 30. Kalau bawah pada 30 tu rendah sangat lah. Sebab tu kita banyak berpenyakit, termasuk asma. So asma ada kaitan yang paling rapat dengan vitamin D3, dan D3 mesti ada dengan K2. Saya habiskan masa lebih kepada D3 ni sebab apa? Kalau you tak ingat lain yang saya cerita malam ni, you ingat ni saja. Boleh tak?
Tapi kalau you dah ambil set yang saya siapkan pada anda, memang kita dah bagi dalam satu kapsul. You tak payah ambil asing-asing, dia datang sekali, satu hari sebiji saja, cukup. Baik, nombor 2, untuk tujuan ini ialah you kena belajar menguatkan asid dalam stomach you. Terutama sekali orang dewasa, asid dia dah tak cukup, lagi tua dia lagi tak cukup. Sebab tu orang tua-tua bila kena asma, you kena hati-hati, tengok dia ada GERD tak, dia ada masalah gastrik dan sebagainya, masalah kembung dan sebagainya. Rupanya asid dalam badan dia ataupun dalam perut dia, stomach acid tak cukup. Bukan badan, sorry, stomach acid. You kena pastikan ambil apple cider vinegar 1 tablespoon dalam air lebih kurang 200 ml. Minumlah antara 2-3 kali sehari, terutama sekali sebelum makan. Saya ulang, apple cider vinegar kan, 1 tablespoon ataupun 1 teaspoon pun cukup. Kalau you tak biasa, takut masam ke kan mula-mula ni, masukkan dalam air, minum 2-3 kali sehari. Nombor 3, kalau you boleh, amalkan pomegranate juice setengah cawan, campur dengan setengah cawan ginger juice, buat jus dengan halia. Buat betul-betul lah, you pegah dia ataupun you blend dahulu ke, asalkan dapat jus dia, dan campurkan dengan 1 tablespoon honey. Kalau boleh honey yang pure lah, honey yang betul-betul madu tualang tu kan. Jangan ambil honey biasa-biasa ataupun beli kat kedai yang you tak kenal, yang betul-betul daripada kampung punya. Okey, baik, 3 ni you campur sekali dan you minum. Okey, juga 2-3 kali sehari. Tengok you punya keadaan semput you macam mana. Ada satu jenis pernafasan, katakan you naik kenderaan ataupun public transport, dia macam nak semput, you tak ada apa, lupa nak bawa you punya inhaler pula tu. Boleh tak you belajar, saya buat ni untuk sementara you nak pergi jumpa doktor ataupun sementara you nak dapatkan you punya inhaler, cepat-cepat nak balik ke nak cari tak jumpa. Ini adalah bagus untuk orang yang panik, untuk orang yang resah, orang yang macam gabra, tahu tak, dia jadi macam ada anxiety attack. Okey, tapi asma memang boleh dipakai. Kita pernah buat macam ni, tengok. Tu maksudnya dia panggil short breathe in, breathe out. Nafas pendek masuk dan lepas. Selepas you lepas, tutup hidung 5 saat. Lepas hidung tu, okay, hold your breath. Maksud tu memang you pegang nafas you kan. Lepas tu you lepas, nafas biasa, let go selama 15 saat. Lepas tu you repeat balik sampai you punya keadaan tu lebih tenang sikit. Okay, maklumlah you dah nak mula semput ni, faham tak? Tengok saya buat. Nafas biasa. Tengok lebih kurang agak-agak, you know, tak tengok jam pun you tahu lebih kurang 15 saat. Mulakan balik. Let go. 1, 2, 3, 4. Ini banyak orang dah buat eksperimen ni, dan memang ni orang-orang yang tahu apa tu holistic medicine, masa emergency dia buat macam ni. Kita tak kata ini sebagai jawapan, ni sebagai pembantu. Tapi ada orang yang dah improve terus. Kalau dia dah bukan nak attack yang secara serius, cuma sikit-sikit, dia boleh tahan dengan cara ni saja. Sebab dia saja yang tahu sama ada dia lebih meneruk atau lebih improve. Dan bila you terbatuk juga lagi ataupun nak batuk, memang kan you nak lepaskan. Tapi mulai saat ini you kena belajar bila batuk, dia tutup mulut. Faham tak? So you macam tahan. Okay, sebab apa? Batuk ni bila you bagi peluang kat dia nak batuk lagi. Dia macam tu. So bila you cuba tahan, ada signal yang sampai kat otak you yang insyaAllah boleh kontrol. Sekurang-kurangnya tidaklah jadi nampak teruk sangat semput you. Baik, habis. Lagi saya nak bagi antara yang direkomendkan, kalau boleh, buah apple katanya ada kebaikan. Saya bila lembut ataupun lambat cakap pasal sesuatu bahan tu, berarti dia luar negara punya. Jadi saya kadang-kadang, kenapa nak pakai yang luar negara je, kita pun ada kan. Contoh kita ada apa kat sini, yang bagusnya carrot, kita ada yang boleh import kat Indonesia, nama avocado tu kan.
buah apokat tu bagus, amalkan tu. Lepas tu berries, kat sini pun ada kan, all the berries lah, selalu saya ada sebutkan, blueberries, raspberries, strawberries, berry-berry ni semua bagus. Dan lagi sekali omega 3. Yang pentingnya, saya ni memang betul lah, saya syukur sangat pada Allah SWT. Dia bagi satu bahan nama sacha inchi oil tu, yang pure, yang bagus tu, betul, kalau dapat betul, dia antara terbaik juga untuk asma. Sebab apa? Terkenal sacha inchi oil adalah anti radangan. Kan mula-mula saya cerita tadi, asma adalah respon kepada immune system yang overreacting, sehingga kan dia boleh sempitkan you punya alveolar semua tu, dan susah nak bernafas. Sehingga kan at the same time dia ada radangan. So memang kita tahu omega 3 ialah anti radangan yang the best. Okay, sebab tu antara makanan-makanan dulu-dulu zaman kalau laut bersih, memang kita semua kena ambil cod liver oil. Betul. Juga ikan-ikan yang cantik-cantik lah daripada laut boleh kan, tapi cuma sekarang bahaya sikit. Okey, saya nak bagi lagi, jangan terlalu banyak ambil makanan-makanan yang beraditif. Saya lupa nak cakap tadi, antara makanan yang ada preservatif, you kena hati-hati. Okey, bahan pengawet, dia banyak bermasalah. Sama juga dengan apa tu, gula-gula artificial. Pernah dengar kan, aspartame, equal dan sebagainya. Stevia semua boleh, no problem. Ada satu lagi nama lakato pun boleh, no problem. Lain pada tu, buat masa ni tak sah lagi. Okay? Saya nak bagi tahu juga, makanan-makanan yang diet, you dah tahu sangat. Kita recommend D&D diet atas sebab ni lah juga. Sebab banyak bahan-bahan yang bergula, banyak yang bersusu, banyak yang daging, yang banyak sangat dia punya, ada apa tu, bahan-bahan pengawet dia, bahan-bahan, sampai kadang-kadang dia berwarna pun dalam daging-daging ni, bahaya sangat. Tak kira lah yang dalam biskuit, dalam tin dan sebagainya tu, you kena hati-hati. So seperti biasa, ikut D&D diet, air mesti cukup. Yang penting air dengan garam. Dalam rawatan kita, asas utama kalau cakap pasal diet je, especially asma, perlu cukup air. Ramai yang saya tengok dehydrated, asmanya cepat lagi kena attack. Okay, so kita tutup cerita dengan cerita air tadi, dan sekarang bagi sikit peluang untuk orang-orang kampung punya petua. Ada orang pakai pokok hati-hati. Pernah tengok tak pokok hati-hati? Cantik sebenarnya pokok ni, macam banyak warna. You Google tengok pokok hati-hati, dia cantik dah. Dia ada dua warna, hijau, tengah dia ada warna ungu, kadang-kadang ungu yang kehitam-hitaman. Dia ada banyak warna kuning-kuning sikit, hijau-hijau sikit kan. So pokok ni lebih kurang sekaki, dua kaki je paling tinggi lah kan. Dan dia daun banyak, dan orang buat perhiasan kat tanam-tanaman semua tu, cantik. Boleh buat pokok hati-hati ni, you rebus dia. Okey, dan you makan apabila dah buat masak periuk, selalunya air katakan 3 cawan jadi 1,5 cawan, 1,5 cawan tu lah air diminum. Warna pokok hati-hati yang bagus sekali ialah warna merah dan warna ungu kehitaman, yang gelap-gelap sikit tu. Nombor 2, kunyit putih. Ada yang kunyit hitam pun ada. So antara kunyit hitam dan kunyit putih, yang mana you dapat, asalkan kunyit beres. Buat teh yang diperbuat daripada kunyit campur dengan lada hitam dan halia. Minum tu sebagai minuman kudapan harian lah. Okey, lagi sikit ialah kalau boleh ambil lebih kurang segenggam, yang segenggam tangan kita lah, lengkuas dan sirih lebih kurang 3 helai, dan ambil 3 akar lalang. Saya ulang, akar, tahu pokok lalang tak? Akar dia tu. Okey, yang ni buat masak periuk juga. Maksudnya you campur 3 ni, bersih elok-elok, lepas tu you rebus dia lebih kurang sama juga air sampai jadi setengah. Minum air tu lebih kurang setengah cawan, pagi sekali, petang sekali. Tengok ada beza tak? Ni semua-semua ni kadang-kadang you kena ambil katakan untuk buat sapu kat dada. Cara kampung dia orang ambil lagi sekali sirih, lada putih dan minyak kayu putih. Dia buat, dia lumatkan, lepas tu dia dia sapu kat dada. Sacha inchi oil, bagi mereka yang boleh ambil, silakan ambil sebagai anti radangan.
Dan yang paling you tak boleh lupa kalau nak habiskan program kita pada malam ni ialah D3K2. Cuba ya. Lain pada tu, kalau makanan nak tambah perbanyakan cendawan. Antara terbaik yang boleh dapat D3 pun daripada cendawan. Okey. So lain pada tu, matahari je lah yang terbaik, dan saya memang galakkan you ambil daripada matahari direct. Okey. Kita dah habis pada malam ni. Jangan lupa yang saya cerita, yang paling ramai orang bermasalah yang dia tak sedar ialah D3K2. Faham? Alright, terima kasih. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?